Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke rancangan YouTube XM Malaysia bersama saya, Imran Zailani. Jadi pada video kali ini, kita akan bincangkan sedikit tentang sentimen. Lebih spesifik, kita akan tengok kepada keadaan risk on dan juga risk off. Jadi, sebelum kita pergi mendalam kepada keadaan risk on dan juga risk off, kita kena faham dulu apakah itu pasaran kewangan. Jadi, pasaran kewangan adalah seperti satu kolam yang besar di mana wang dan juga dana dilaburkan oleh pelabur sedunia. Jadi, kolam ini terdiri daripada beberapa kelas aset seperti saham, bond, ETF, komoditi, option dan kini juga cryptocurrency. Jadi, peserta-peserta besar di dalam pasaran seperti hedge fund, mutual fund, pension fund dan juga investment bank, kesemuanya mempunyai satu objektif yang sama. Jadi, objektif mereka ialah untuk membuat keuntungan ataupun menjana pulangan kepada pelanggan masing-masing. Jadi, untuk memastikan pulangan sentiasa optimal, peserta-peserta pasaran ini akan sentiasa mempertimbangkan profil risiko yang berkaitan dengan aset yang mereka laburkan. Okay, sebagai contoh, kita lihat pelaburan di dalam saham biasanya dikatakan lebih berisiko daripada pelaburan di dalam bond. Dan di dalam keadaan risk off, bond akan menjadi lebih menarik kepada pelabur berbanding dengan saham. Contoh yang lain pula adalah seperti emas. Emas dikategorikan sebagai satu aset yang selamat ataupun safe haven. Jadi apabila keadaan berada di dalam keadaan yang tidak menentu ataupun risk off, ramai pelabur dan pedagang akan memindahkan dana mereka kepada emas dengan harapan emas dapat sekurang-kurangnya mengekalkan nilai dana mereka ataupun seeloknya meningkatkan nilai dana mereka semasa aset yang lain sedang turun nilai. Sebaliknya, di dalam situasi risk on pula, mata wang yang mempunyai yield ataupun pulangan yang tinggi akan menjadi lebih menarik kepada pelabur. Ini kerana semasa risk on, ekonomi kebanyakan negara sedang berkembang. Dan ini bermakna pelaburan akan bertambah sama ada pelaburan di dalam industri perkilangan ataupun industri yang lain. Jadi, aktiviti ekonomi ini memerlukan bahan-bahan komoditi. Oleh itu, negara yang merupakan pembekal bahan-bahan komoditi seperti Australia sebagai contoh akan mendapati nilai mata wang mereka meningkat disebabkan oleh peningkatan permintaan kepada bahan komoditi. Pada masa yang sama, aktiviti ekonomi yang meningkat semasa risk on juga bermakna perbelanjaan orang ramai sedang meningkat. Bermakna lebih ramai yang melancong, lebih banyak kenderaan di jalan raya dan ini akan menyebabkan permintaan kepada minyak juga meningkat. Dan mata wang yang sensitif kepada harga minyak seperti Canadian dollar juga akan meningkat nilainya. Jadi ini bermakna semasa risk on, mata wang komoditi seperti Australian dollar dan juga Canadian dollar akan meningkat nilainya. Tambahan pula, untuk mengambil peluang peningkatan nilai sesetengah aset semasa situasi risk on, pelabur-pelabur akan menggunakan dana tambahan iaitu dengan membuat pinjaman. Jadi mereka akan membuat pinjaman mata wang yang mempunyai kos pinjaman yang rendah. Sebagai contoh, Japanese yen dan juga Swiss franc. Jadi, apabila ini berlaku, nilai mata wang ini, yen dan juga Swiss franc akan jadi lebih rendah kerana pelabur kena menjual mata wang ini untuk membeli mata wang yang berkaitan dengan aset-aset komoditi yang kita sebutkan tadi. Bermakna sebagai contoh, pelabur menjual yen untuk membeli Australian dollar untuk mendapatkan peluang membeli iron ore. Dan pelabur sebagai contoh menjual Swiss franc untuk membeli Canadian dollar untuk mendapatkan
peluang pada peraikan minyak. Jadi kesimpulannya, tak kisahlah sama ada kita berada di situasi risk off ataupun situasi risk on, peluang dagangan sentiasa ada. Yang pentingnya, pedagang perlu mengenal pasti aset mana yang akan berprestasi baik pada keadaan yang mana.